warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Azizi bin Nordin dari Pusat Pengajian Sains Kimia Universiti Sains Malaysia. Pada hari ini untuk sayembara poster kajian, saya akan berkongsi kajian saya yang bertajuk Penyawanaan Air Sisa Industri Tekstil menggunakan elektrod komposit, kobalt, grafit, polivinyl kloridar secara pengoksidaan elektrokimia. Saya akan mulakan dengan pengenalan tentang tajuk kajian ini. Pada hari ini, kerana perkembangan industri fashion dan tekstil mendedahkan kita kepada pencemaran, terutamanya pencemaran air. Ini kerana dalam industri tekstil, penggunaan pewarna adalah tinggi dan ia memberi masalah dalam rawatan air sisa industri tekstil. Ini kerana pewarna walaupun dalam kepekatan yang rendah iaitu kurang daripada 1 mg per liter masih boleh dilihat dengan mata kasar. Kajian terdahulu menunjukkan bahawa kira-kira 10 hingga 40% daripada jumlah pewarna yang digunakan dalam industri tekstil dilepaskan atau disingkirkan ke persekitaran melalui air sisa, seterusnya akan ke sungai-sungai, laut dan sebagainya. Natijahnya, kandungan pewarna dalam persekitaran ini memberi kesan negatif kepada kesihatan manusia dan hidupan akuatik. Oleh itu, pencemaran yang berpunca daripada bahan pewarna tidak patut kita pandang enteng kerana ia boleh memberikan atau mencetuskan bencana yang lebih besar pada masa akan datang. Bak kata pepatah, alpa negeri Allah, sia-sia hutang tumbuh. Pada hari ini terdapat pelbagai kaedah untuk rawatan air sisa industri. Salah satu kaedah yang cekap adalah kaedah elektrokimia. Kaedah elektrokimia bukan saja mampu mendegradasi pelbagai jenis bahan pencemar organik dan tak organik dalam air sisa, tetapi ia juga tidak melibatkan penggunaan bahan kimia berbahaya dan juga tidak menghasilkan bahan pencemar di akhir proses rawatan. Untuk kaedah elektrokimia, elektrod memainkan peranan paling penting untuk tindak balas elektrokimia dan kajian ini menggunakan elektrod komposit, kobalt, grafit, polivinyl kloridar sebagai elektrod kajian. Gabungan antara grafit dan kobalt dalam elektrod dijangkakan memberikan kesan kesekerjaan dan makin fungsi aktif untuk meningkatkan penyawanaan pewarna dalam air sisa. Untuk menerangkan tentang mekanisme penyawanaan air sisa, ion hipoklorit atau OCl- seperti yang dapat anda lihat di dalam persamaan memainkan peranan paling penting, di mana ion hipoklorit ini yang terhasil secara elektrokimia bertindak mengoksidakan bahan pencemar di dalam air sisa kepada molekul perantara yang lebih selamat dan akhirnya menghasilkan hasil sampingan lain seperti karbon dioksida, ion klorida dan air. Terdapat 3 objektif mendasari kajian ini. Yang pertama, untuk mengkaji perlakuan elektrokimia dan morfologi permukaan elektrod yang difabrikasi. Yang kedua, untuk menentukan parameter elektrolisis optimum untuk memaksimumkan penyawanaan air sisa menggunakan elektrod yang difabrikasi. Dan ketiga, untuk mengenal pasti kecekapan elektrod yang difabrikasi dalam penyingkiran keperluan oksigen kimia atau COD dan keperluan oksigen biokimia atau BOD5. Seterusnya, kita teruskan dengan kaedah kajian untuk menerangkan tentang penyediaan elektrod. Elektrod disediakan dengan mencampurkan serbuk kobalt dan grafit dengan nisbah tertentu bersama dengan polivinyl kloridar atau PVC sebagai ejen pengikat. Seterusnya, campuran akan dicampurkan dengan tetrahidrofuran untuk melarutkan PVC. Seterusnya, campuran akan melalui beberapa proses seperti dikacau sehingga sebati, dikeringkan di dalam ketua pengering, dikisar dan dibentuk dalam acuan untuk membentuk pelet. Akhir sekali, pelet tersebut akan disambungkan dengan tiub kaca beliang seperti yang dapat anda lihat di dalam gambar yang disediakan untuk menghasilkan elektrod. Elektrod yang terhasil akan dicirikan dengan 2 kaedah. Yang pertama, kaedah voltammetri berkitar untuk mengkaji perlakuan elektrokimianya. Yang kedua, dicirikan menggunakan mikroskop imbasan elektron medan pancaran atau FISM untuk mengkaji morfologi permukaannya. Seterusnya, elektrod tersebut akan digunakan untuk elektrolisis, di mana untuk proses elektrolisis sistem 2 elektrod digunakan. Anod yang digunakan adalah elektrod komposit yang difabrikasi, manakala katod yang digunakan pula adalah rod grafit dalam kehadiran ion larutan natrium klorida sebagai elektrolit penyokong.
Dalam kajian ini, 3 parameter elektrolisis dioptimumkan. Yang pertama, keupayaan, kepekatan natrium klorida, dan yang ketiga, masa elektrolisis. Seterusnya, air sisa sebelum dan selepas rawatan elektrokimia akan dianalisis menggunakan spektrofotometer ultra lembayung nampak untuk mengkaji aras penyawanaan sebelum dan selepas rawatan dengan mengkaji atau mengukur serapan pada panjang gelubang 663 nanometer. Dan akhir sekali, sampel sebelum dan selepas rawatan akan dianalisis untuk mengkaji penyingkiran COD dan BOD5. Kita teruskan dengan keputusan dan perbincangan. Saya mulakan dengan pencurian elektrod menggunakan voltametri berkitar seperti yang dapat anda lihat. Dalam gambar rajah yang disediakan, ini adalah voltamogram berkitar 3 jenis elektrod, elektrod campuran dan elektrod dengan bahan tunggal. Dapat dilihat elektrod campuran kobalt dan grafit menghasilkan puncak penguasaan tertinggi pada keupayaan kira-kira 0.175 volt. Ia adalah lebih tinggi berbanding elektrod dengan bahan tunggal iaitu kobalt dan grafit. Ini menunjukkan bahawa gabungan antara kobalt dan grafit dalam elektrod memberikan kesan kesekejaan yang lebih baik untuk penghasilan ion hipoklorit. Seterusnya, pencirian menggunakan FISEM. Seperti yang dapat anda lihat, ini adalah mikrograf FISEM yang diperoleh untuk elektrod sebelum dan selepas kajian, sebelum dan selepas rawatan. Dapat dilihat ada sedikit perubahan pada permukaan elektron, namun begitu selepas rawatan masih wujud liang-liang pada permukaan elektron. Liang-liang ini sebenarnya berfungsi menentukan keporosan elektrod tersebut untuk tindak balas elektrokimia. Kewujudan liang-liang pada permukaan elektrod selepas rawatan menunjukkan bahawa elektrod tersebut masih boleh digunakan untuk proses rawatan berikutnya. Seterusnya, pengoptimuman parameter elektrolisis. Seperti yang saya maklumkan tadi, terdapat 4 parameter yang dioptimumkan, iaitu komposisi kobalt dan grafit seperti dalam graf A, graf B kesan kepekatan natrium klorida, graf C kesan masa elektrolisis, dan graf D kesan keupayaan. Dan parameter yang telah dioptimumkan untuk rawatan air sisa industri melalui kaedah elektrokimia adalah dengan menggunakan elektrod dengan nisbah 50 kobalt dan 50 grafit, kepekatan natrium klorida 0.5 molar, masa elektrolisis 90 minit dan keupayaan 20 volt. Parameter optimum ini memberikan peratus penyawanaan sehingga 99.95%. Daripada spektrum ultra lembayung nampak seperti yang dapat anda lihat, sebelum rawatan satu puncak serapan muncul pada 663 nanometer. Selepas rawatan, puncak tersebut hilang sepenuhnya menghasilkan hasil elektrolisis yang tidak berwarna. Seperti dapat anda lihat dalam gambar yang disediakan, sampel sebelumnya berwarna biru kehitaman dan selepas rawatan sampel bertukar kepada tidak berwarna. Dan akhir sekali, penyingkiran COD dan BOD5 air sisa sebelum dan selepas rawatan. Daripada jadual yang disediakan dapat anda lihat selepas rawatan nilai COD dan BOD5 turun. Kedua-dua nilai ini yang diperoleh berada dalam had yang diluluskan berpandukan kepada peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling Effluent Perindustrian 2009 Malaysia untuk air sisa industri. Saya akhiri dengan kesimpulan. Untuk kesimpulan, menjawab balik objektif sebentar tadi. Yang pertama, kajian voltametri kita menunjukkan bahawa elektron yang difabrikasi mempunyai keupayaan penghasilan ion hipoklorit yang lebih baik berbanding elektrod dengan unsur ataupun bahan tunggal. Yang kedua, kajian morfologi menunjukkan masih wujud liang-liang pada permukaan elektrod selepas rawatan yang membolehkan elektrod tersebut digunakan untuk proses rawatan berikutnya. Yang kedua, parameter optimum yang diperoleh daripada kajian ini adalah komposisi elektrod 50 karbon, 50 grafit dan 50 kobalt, larutan natrium klorida 0.5 molar, 90 minit masa elektrolisis dan 20 volt keupayaan, dan memberikan peratus penyawanaan sehingga 99.95%. Dan akhir sekali, air sisa yang terawat bukan sahaja bebas pewarna tetapi juga selamat untuk dilepaskan ke persekitaran berpandukan kepada nilai COD dan BOD5 yang berada pada had yang dibenarkan. Sebelum saya akhiri perkongsian saya pada hari ini, suka untuk saya
memberikan satu kata-kata hikmah yang berbunyi, keindahan alam itu merupakan anugerah yang tak terhingga, maka dengan itu kita harus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dengan cara menjaga, merawat dan melestarikannya. Sekian dari saya. Terima kasih.